Bismillahirrahmanirrahim. Wabilmu'in nasta'in. Wabismihi al-alim wal-hakim nas'aluhu ayyu'tina ilman wa hikmatan min ladunhu innahu huwal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah kita jumpa lagi pada hari yang barakah ini, hari Jumaat, hari Khamis. Nak cepat sampai hari Jumaat nampaknya. Hari Khamis kita berada pada 22 Syaban. Jadi hanya tinggal seminggu, lebih kurang seminggu lebih lagi kita akan masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai bersama kita pada pagi ni. Saya tengok nama dulu ada Hasna Muhammad Juno, ada Nurisha Abdul Hamid, ada Rusmawati. Ahlan Dr. Rusmawati, lama tak nampak kat Facebook Rupanya bercuti daripada Facebook. Saya tahu para pensyarah ni ramai yang sibuk dengan kelas online dan saya buat pula hari kerja. Jadi mungkin ramai di antara rakan-rakan, terutamanya pensyarah, guru, sibuk dengan mesyuarat, sibuk dengan kelas walaupun duduk di rumah masing-masing. Tidak mengapa, saya dah cuba sebenarnya untuk masukkan dalam YouTube dan sebahagian daripadanya dah masuk pun dalam YouTube dan saya tidak beritahu lagi kerana tidak lengkap lagi. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sedikit perkongsian ini, hari ini hari terakhir macam saya benda war-warkan kerana kita sudah pun berada di ayat yang ke-107 kita mula hari ini dan kita hanya ada 110 ayat sahaja daripada surah Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca yang lepas memberi manfaat kepada kita, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas niat kita untuk mencari ilmu. Jadi pada pagi ini sekali lagi saya ingatkan diri saya dan ingatkan kepada semua rakan-rakan. Siapa lagi ni Ada Rodiah. Rodiah sekarang kat mana Kat Sarawak ke, Sabah ke? Tak tahu dah sekarang kat mana. Kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberkati oleh Allah dengan apa sahaja niat yang kita buat untuk mendapatkan ilmu. Jadi pagi ni sebelum mula ni saya tengok dulu ada 13 orang. Mudah-mudahan kita diberkati Allah saya sebutkan tadi. Dan pada minggu yang lepas kita pada siri yang lepas bunda bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Ya'juj, siapakah Ma'juj? Saya rasa banyak rujukan sebenarnya kalau nak search, nak cari Ya'juj Ma'juj ini sebab ceritanya agak panjang lebar. Bunda ceritakan yang mana sempat Siti Razaza sekarang PKP tak ada kes-kes mahkamah cuti kan. Jadi boleh bersama pagi ni. Rakan-rakan ni banyak saya jumpa setelah bercimpung sikit dalam penulisan ni. Ramai rakan-rakan penulis Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati rakan-rakan semua. Kita menjadi asbab kita bersama, kita berjumpa, kita berjiran di syurga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni kita akan bercerita tentang syurga. Sebelumnya tolong share sebab kita nak sebarkanlah sedikit ilmu yang ada ni.
Mudah-mudahan tidak sedikit kita mohon pada Allah supaya dia menjadi punca, menjadi penyebab supaya berkembangnya ilmu, dan bila anda share maka berarti kita telah cuba melakukan amal jariah kepada rakan yang lain. Clear ya suara saya, jelas Nur Ashikin Abu Bakar dari Johor, suara bonda jelas di sana ya Syikin. Ada beberapa nama dah yang bonda perhati, memang follow semua siri Kadang-kadang kalau tertinggal pun dia akan share yang tertinggal itu, sebab saya macam bonda katakan, bonda still letak lagi dalam wall bonda tu, timeline tu. Jadi masing-masing boleh tengok. Tapi bila habis nanti ni, mungkin saya biarkan dalam seminggu 2, bonda siap masukkan dalam YouTube. Mungkin tidak ada dalam timeline lagi kerana kita akan masuk tadabbur yang lain. Satu lagi yang kita nak bicarakan sebelum masuk tajuk ni, bila habis ni minggu lepas, hari Selasa yang lepas, saya meminta pandangan kita nak baca kitab ke atau kita nak sambung tadabbur. Ada juga yang minta saya baca kitab tentang Qisasul Anbiya, sebab bonda mungkin ada sebut hari tu dalam Quran dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan yang banyaknya sebenarnya meminta untuk tadabbur dan meminta untuk surah-surah yang lain lah bonda dah cuba lihat surah yang kita akan sambung, nanti saya beritahulah sebelum berakhir kita kalau cerita sekarang kita sampai pula ke ni macam nak tutup dah, tak lagi kita baca dulu, habiskan dulu yang ni baru kita cerita. Okey, sambungan daripada yang lepas. Dalam ayat yang lepas kita bercerita bagaimana kerugian orang-orang kafir itu yang diperlihatkan neraka. Sebelum mereka masuk dalam neraka itu, mereka telah diperlihatkan siksa dan azab neraka. Dan seterusnya apabila mereka memang tidak hisap lah, terus masuk neraka sebab mereka kafir. Yang dihisap ni orang Islam yang ada masuk neraka kemudian masuk syurga. Orang Islam pun ada direct terus masuk syurga. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita doakan, itu yang kita usahakan. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga tanpa hisap. Dan ini yang kita sentiasa cari dalam kehidupan kita, kerana kehidupan di dunia ini adalah sementara. Okay, Assalamualaikum Nolin bintu Omar. Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini. Okay, kita akan baca 3 ayat lagi hari ini, 4 ayat lagi. Kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman, mereka yang beriman, wa 'amilus solihati, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka akan dapat syurga Firdaus sebagai tempat dia bertamu. Saya dah cerita tentang nuzula yang ni sebagaimana diceritakan orang kafir akan ada neraka Jahannam, tempat dia bertamu. Maksudnya tempat dia bermewah-mewah. Kalau neraka tidak bermewah lah. Tapi macam bila kita Jannatul Firdaus adalah jannah yang paling tinggi, yang merupakan tempat umat Islam, tempat orang yang beriman. Dia kata amanu. Dia tak sebut Muslim, tapi yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kanat lahum. Kanat ini, kalau dalam bahasa Arab kanat ini dia kata fi'il madhi, perkara yang telah lepas, sedangkan kita belum masuk lagi. Tetapi ayat ini mahu menunjukkan kepada kita bahawa jannah itu telah tersedia, syurga itu telah tersedia.
telah ada. Allah telah sediakan untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang beriman dan beramal soleh itu. Kerana semuanya kita bercita-cita dan berharap, berdoa setiap hari kita mahukan Jannatul Firdaus. Kita mahukan syurga itu. Maaf ya, saya sepatutnya buka Facebook, lupa. Okay. Sebab saya bonda tidak nampak nama sangat di live ini. Jadi kita tengok di komputer. Okay. Okay, Hanani, Mazna Ibrahim. Salam ya. Waalaikumsalam. Kita semua berharap dan bercita-cita untuk terus masuk ke syurganya. Maka apa yang kita harapkan ini bukan hanya semata-mata harapan, semata-mata kita sebut, tetapi kita berdoa dengan penuh pengharapan. Doa ini kita lakukan maksudnya dalam banyak masa. Bila kita berdoa, maknanya banyaklah masa kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita disebut dalam ayat ini wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Amal soleh ini daripada awal lagi kita dah bercerita bahawa amal soleh itu banyak. Mudah-mudahan kita buat sikit hari ini, kemudian petang ini lain amal solehnya, esok lain, dan mungkin itu juga kita ulang-ulang, maka menjadilah dia banyak, menjadilah dia bekalan kita untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Dan Jannatul Firdaus ini bukan semata-mata angan-angan kita, tetapi ialah usaha, penggembelingan usaha ataupun jihad untuk kita, mujahadah kita untuk sebenar-benarnya masuk ke dalamnya. Kita cuba sentiasa meletakkan bahawa kita nampak syurga. Bukan nampak sebab syurga itu sesuatu yang sukar untuk dibayangkan indahnya, tapi kita tahu ceritanya. Jadi apabila kita mahu solat, apabila kita mahu mengaji, apabila kita buat apa-apa saja, kita tanam dulu, saya nak Jannatul Firdaus. Maka saya mahu buat yang terbaik. Saya akan lakukan betul-betul lillahi ta'ala. Saya mau bersedekah lillahi ta'ala. Balasannya keredaan Allah. Dan bila reda Allah, maka dapatlah saya masuk ke dalam syurganya. Begitulah yang sentiasa sepatutnya kita sentiasa ingatkan dalam setiap kerja, setiap amal yang kita lakukan. Sebab itu kalau nak tahu rahsia untuk khusyuk solat, di antaranya inilah kita mahu bahawa kita kena tahu bahawa solat kita, sebab terlanjur sebut amal soleh ni, saya nak sebutkan di sini. Solat contohnya, tak kiralah solat fardu ke, solat sunat ke, solat apa sahaja. Kalau kita mahu khusyuk, mahu betul-betul bahawa solat kita itu menghadap Allah, kita kena yakin dan ingatkan diri kita bahawa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu berbicara dengan Allah. Bila kita kata takbiratul ihram Allahu Akbar itu, maka itu adalah pemisah di antara pertemuan kita dengan Allah dengan perkara luar. Maksudnya kita tidak boleh ingat yang lain-lain. Dan sebelum kita berdiri itu, kita ingat, ya Allah, saya salat ini untuk bertemu dengan Tuhanku, untuk mencapai Jannatul Firdaus. Ya Allah, berikanlah aku kehusyukan dalam salat. Aku tidak mau fikir lagi, tidak mau ingat lagi perkara-perkara yang lain. Bila takbir ya Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, maka terputuslah kita daripada pemikiran yang lain. Terputuslah kita memikirkan coronavirus. Terputuslah kita daripada memikirkan bagaimana saya nak pergi beli ini sedangkan sekarang PKP. Ada dijualkah di kedai ini?
adakah di ini, bilakah nak buka baju raya, saya nak tengok online dan sebagainya. So itu semua terputus. Malah ya, dengan anak-anak kita pun kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga sebenarnya semua yang lain itu semasa kita solat. Sebab itu kena ingat sangat, bila kita ingat wa amilus solihat ini, kita ingatlah bagaimana kita mahu meletakkan diri kita, bagaimana kita mahu benar-benar melakukan sesuatu yang mencapai apa yang dikatakan berhasrat untuk ke Jannatul Firdaus. Nuzula, kata Allah, sebagai tempat bertamu. Maksudnya Selasa yang lepas dah terangkan tentang nuzula itu sebenarnya tempat kita tinggal, tempat kita macam tempat yang paling mewah lah, tempat yang paling cantik. Kalau di rumah kita tu bilik tamu lah yang paling cantik, ruang tamu lah yang paling cantik berbanding yang lain. Contoh sahaja. Mungkin ada orang juga kata, tak, bilik tidur saya lagi cantik. Tak apa. Ini adalah pada kebiasaan. Kita bercerita tentang kebiasaan. Muhammad Rusad, ini kekanda saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sihat hari ni. Okey, kita sambung terus pada ayat yang ke-108. Cerita tentang syurga tadi. Allah sambung dalam ayat 108. Khalidina fiha, kekal padanya. La yabghuna anha hiwala. Orang yang apabila masuk syurga itu kekal, tidak ingin, tidak akan ada rasa mahu untuk pindah, untuk berubah, untuk mencari tempat lain. Kerana dia rasa itulah yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling tenang, yang paling segala-galanya yang tidak pernah wujud di dunia ini. Itulah keindahan. Mungkin di dunia ini kita berangan-angan, kita mendapat rumah begitu dan begini. Tetapi apa yang kita angan-angankan di dunia ini tidak akan sama. Kita akan dapat yang lebih hebat andainya kita mendapat Jannatul Firdaus. Dan paling hebat lagi, khalidina fiha, kita kekal padanya. Dan tidak berhajat pun, tidak terlintas pun, tidak teringin pun untuk keluar daripadanya. Saya nak bayangkan yang dikatakan teringin untuk keluar, mahu keluar daripadanya. Ialah kalau kita duduk rumah kan, rumah kita, ada tak kadang-kadang, bestnya duduk situ, seronoknya duduk situ. Kita pergi tengok rumah orang, bestnya rumah dia tepi laut, bestnya rumah dia ada tasik, cantiknya rumah dia pemandangan alam hijau. Tetapi kalau sudah masuk syurga, tidak ada lagi kita melihat, cantiknya itu, cantiknya ini. Ya, kadang-kadang ialah benda seronoklah tengok kan, rakan-rakan yang suka ambil gambar pagi-pagi, melihat kecantikan alam yang dilihat daripada tingkap rumah mereka, memang cantik. Ya, Allah berikan itu sebagai rahmat kepada kita semua di bumi ini, melihat kecantikan. Tapi kita kena sedar bahawa kecantikan ataupun keindahan di syurga itu jauh lebih cantik. Apabila kita menikmati keindahan hari ini di dunia, kita letakkan di hati kita bahawa bagaimanalah agaknya cantiknya di akhirat nanti, kerana ia jauh berganda-ganda lebih cantik lagi dengan apa yang kita lihat di dunia. Semoga-moga hati kita semakin ingin, semakin berusaha untuk sampai. Okey, Hajiah Siti Nurha, saya minta maaf kalau ada yang saya tak nampak sangat. Ada yang bagi love tu tapi saya tak perasan nama. Okey. Ayat yang ke-109. Sambungan tadi. Tadi daripada ayat 107, 108 bercerita tentang syurga. Ayat yang ke-109 pula menceritakan tentang kalimah Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Quran lah di antara. Dia kata, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah, dia kata,
air lautan itu mahu dijadikan tinta dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Allah, maka lautan itu akan kering sebelum habis ayat itu ditulis. Maksudnya kalau semua nak cerita, guna ayat, guna dakwat yang seluas lautan, maka dakwat itu akan habis juga. Malah Allah kata, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun aku bagi sama banyak lagi dengan yang ada itu, tak cukup lagi. Dalam pentafsiran kalimat Rabbi ini ialah kata-kata Allah. Dan ada juga yang mentafsirkan semuanya dalam kitab-kitab yang terdahulu, di dalam kitab Al-Quran dan sebagainya, dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dikatakan kalimat itu terlalu banyak yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita fahami, untuk kita yakini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan kita sebagai perlembagaan, sebagai dustur kehidupan kita. Quran itu sebenarnya itulah dia kita punya perlembagaan hidup. Itulah dia panduan asas utama dalam kehidupan kita, tempat rujukan kita. Kalau kita cari sesuatu, maka buka di dalam Quran, pasti ada di dalam Quran. Tapi janganlah kita terjemahkan ikut dekat bunyi sama, kita kata sama. Contohnya, saya ambil contoh je. Ayat waqarna fi buyutikunna dengan corona. Orang kata sama, itu sebut corona dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak Karena itu firman Allah kepada wanita dan tinggal di rumah. Maksud kepada wanita, maknanya karena itu perintah untuk tinggal di rumah kepada kaum wanita, bukan corona Jangan kita rasa dekat-dekat ayat dia, maka kita pun kata, oh, sebut dah corona dalam tu. Makna dia lain, corona makna dia lain. Dalam bahasa kita pun, bukan lagi bahasa Arab, bukan lagi bahasa Quran, kadang-kadang bangsa lain sebut lain, kita sebut lain. Orang Indonesia kata tewas, kita tewas kalah. Indonesia kata tewas tu mati. Jadi berbeza kan. So jangan kita kata bila ada sebut perkataan hampir sama dalam Quran, maka oh itulah dia. Sebenarnya bercerita tentang penyakit, tentang ujian, banyak disebut dalam Al-Quran. Tetapi Allah tak sebut corona itu sendiri. Bukan perkataan korna itu bermakna dengan makna corona. Ini yang cerita-cerita yang lepas lah yang banyak keluar. Saya bonda pun tak interact dalam Facebook sebut itu, bukan. Tapi teranjur hari ni sebut, maka teringatlah untuk perbetulkan sedikit fahaman-fahaman yang mungkin silap. So kita ayat Quran ini bukan kita boleh memberikan makna mengikut apa yang kita mahu. Dia pentafsirannya, orang yang boleh mentafsirkan Al-Quran, pertamanya dia mestilah pakar dalam bidang bahasa, pakar dalam bidang hadis. Sebab hadis juga banyak menerangkan tentang maksud-maksud Al-Quran. Pakar dalam ulumul Quran, yang termasuk dalamnya nuzul Al-Quran, asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat-ayat dan sebagainya. Saya pun baca tadabbur ni bukan bonda mentafsirkannya. Bonda membaca tafsiran yang telah dibuat oleh para ulama terdahulu. Sekali lagi, bonda nak sebutkan, kita dengar banyak pandangan-pandangan luar yang cuba mungkin memberikan sedikit keraguan ataupun kebingungan kepada orang awam. Dia kata Quran itu sebenarnya, atau tafsiran para ulama itu, sepatutnya kita tak boleh ikut. Tak semestinya betul. Kalau kita tak boleh ikut tafsiran ulama, tafsir siapa yang kita boleh ikut? Kita tidak mampu sampai dengan apa yang dicapai oleh para ulama itu. Kita tidak mampu sama dengan mereka. Mereka menguasai ilmu hadis, mereka menguasai ilmu bahasa,
mereka bahasa Arab lah maksudnya, mereka menguasai banyak bidang-bidang ilmu, barulah mereka tafsirkan. Mereka tidak mentafsirkan sesuka hati. Malah kalau kita melihat pun beberapa ulama di Asia Tenggara yang juga menyumbang untuk tafsiran Al-Quran, mereka juga berpegang kepada tafsir muktabar yang terdahulu. Kita tengok Hamka contohnya, dan beberapa lagi, semua berpegang kepada tafsiran ulama yang terdahulu. Tok Guru ni Aziz, apabila bercerita tentang tafsir, dia tidak mentafsirkan daripada dirinya sendiri. Dia banyak berpandu kepada kitab-kitab yang tafsir yang terdahulu. Jadi kita jangan sebut bahawa ini tak ada dalam Al-Quran. Itu tafsiran. Sebenarnya begini, ada tafsiran yang kalau kita kena baca banyak kitab tafsir lah, baru kita fikir, oh mungkin ini yang lebih, kalau dia berbeza lah ini yang lebih tepat. Tapi kita kena cari apa sebabnya kita kata dia lebih tepat. Kerana dia bersandar dengan ini. Ada evidennya, ada pembuktiannya, ada penjelasan yang membuat kita yakin. Jadi, sebagai orang awam, kita dengar, kita baca tafsiran-tafsiran yang diberi oleh orang terdahulu. Saya rasa apa yang ditulis oleh golongan-golongan yang mahu memesongkan ataupun mahu menimbulkan keraguan di hati umat Islam, itu kita tinggalkan. Sebab itu marilah kita dengar ramai para asatizah baik live Facebook, baik menulis dan sebagainya, cuba untuk mengenengahkan tafsiran-tafsiran yang lebih mudah. Mereka telah permudahkan daripada kitab-kitab yang banyak itu, dipermudahkan boleh dibaca oleh orang awam. Maksudnya mereka yang mungkin tidak berapa mendalami bahasa Arab dan sebagainya. So kita boleh ikut yang itu. Tidak perlu kita menyusahkan diri ataupun memikirkan bahawa ini pandangan ulama ni belum tentu betul dan sebagainya. Kerana mereka asatizah kita ni berusaha untuk memudahkan bagaimana kita boleh memahami dan sampai kepada tujuan dan maksud. Mudah-mudahan apa yang kita terima itu kita dirahmati dan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada Asia Rusad, ahlan, assalamualaikum. Ada Nizam, Norma. Maaf tak nampak sangat. Okey. Jadi saya balik tadi kepada Quran tadi, kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr, maka bahr itu, laut itu akan kering sebelum tertulisnya semua ayat-ayat Allah. Walau ji'na bimislihi, kalau kita datangkan pun kita datangkan laut, maksudnya dakwat sama banyak dengan laut yang ada sekarang ini pun tidak habis. Maknanya apa yang ilmu, apa yang Allah sampaikan kepada kita ini terlalu banyak, dan kita perlu gali, kita perlu berusaha, perlu belajar, perlu tahu. Contohnya kalau kita membaca Al-Quran, saya ulang sekali lagi, kita cuba faham, kita baca terjemahannya paling tidak. Dan kalau ada buku-buku yang menjual tafsirannya, terutamanya dalam bahasa Melayu tu, milikilah dan cuba faham. Dalam waktu yang kita beruzlah ini, rasanya adalah peluang terbaik untuk mendalami Al-Quran, untuk memahami. Kita tak perlu banyak baca setiap hari, tetapi sentiasa. Sebab itu Rasulullah mengatakan sebaik-baik perkara ialah walaupun sikit adwa muha ni, yang kita istiqamah, yang sentiasa kita buat, yang sentiasa kita suara putus-putus. Saya tidak faham lah, boleh jadi line tidak berapa clear di sana, minta maaf lah. Dan kita saya nak kembali kepada tajuk saya, kita sentiasa balik kepada, kalau kita mencari ilmu, maksud saya, mungkin hari ini kita baca 2 ayat, 3 ayat dengan memahaminya, membaca pula katalah buku
tafsir yang ada dalam bahasa Melayu. Sekarang contohnya banyak orang jual tentang tafsir Tok Guru Ni Aziz tentang Fatihah, tentang surah-surah pendek. Cuba kita dapatkan tu. Kita baca dan kita diorang jual online ya. Jadi boleh dapat dalam masa PKP ni. Baca tu pun cukup dah. Kalau bukan saya maksudnya kita istiqamah mencari ilmu. Ada azam untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu kita tentang pengetahuan kita tentang Al-Quran. Sebab memang kita tahu Qul huwallahu ahad, contohnya dalam surah Ikhlas, kita kala bahawa Tuhan itu satu. Setakat itu kita tahu, tapi kita tak tahu apa yang tersurat dan tersirat di sebaliknya. So dalam buku-buku begitulah yang kita boleh jumpa. Kalau dalam buku-buku tafsir yang muktabar, yang bahasa Arab ni banyak, tetapi mungkin sukar untuk kita baca kerana kita perlu yang lebih ringkas, mudah dan boleh kita bawa ke mana-mana. Jadi saya nasihatkanlah saya tak ada jual buku tu. Bukan saya jual buku. Saya bonda pun tengok aja lalu dalam Facebook ada orang iklankan. So bonda pun fikir nanti bonda pun cuba tolong sebut nanti, tapi saya tak ingatlah pula nombor WhatsApp orang yang message itu. Jadi boleh cari-carilah, search saja. Tafsir Tuan Guru Ni Aziz, mesti jumpa nama orang yang jual. Boleh beli online. Nanti bolehlah kita guna. Kita ada lagi, kita belum tahu lagi tu. Ini adalah fasa yang ketiga kita beruzlah sampai 28. So kalau kita tak uzlah pun kita dah biasakan membaca, maka sikap untuk sentiasa membaca itu insya-Allah akan berterusan. Apatah lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Okey. Ayat yang terakhir ayat yang ke-110, alhamdulillah, sampai kita waktu mula-mula bonda live dan berfikir untuk membaca Tadabbur Al-Kahfi ini ataupun mengambil tajuk ini, dia fikir bilalah nak habis. Sebab itu bonda ambil 4 kali seminggu. Sebab bonda fikir orang semua bercuti. Bukan bercuti, maksudnya kebanyakan orang ada di rumah, walaupun kebanyakannya bekerja dari rumah, tapi boleh sambil-sambil. Kalau saya tengok pun sambil buat tesis, sambil baca tesis, sambil buat itu, sambil masak, sambil ini. Tak apa, sebab tak semestinya kita tengok live ni kita tengok orangnya. Kita dengar je suara, letak telefon kat tepi, kita masak, kita dengar. Mudah-mudahan memberi faedah kepada semua. Okay, akhirnya sampai juga kita ke ayat yang ke-110. Penutupnya ini. Kita kena ingat penutup surah ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dia kata, Qul, katakanlah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kaumnya, memberitahu kita semua, innama, sesungguhnya aku, innama ana, sesungguhnya aku, iaitu Muhammad, basyarun, adalah manusia, mithlukum, sama dengan kamu. Dia adalah daripada keturunan Adam. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih dia untuk menjadi rasulnya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bukan datang daripada diri Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang reka-reka. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Ini Tuhan yang kita imani ini satu. Tidak ada selainnya. Okey. Di sinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih seorang rasul daripada manusia. Allah tidak pilih daripada malaikat, tidak pilih daripada iblis, tidak pilih daripada jin. Kenapa Allah pilih manusia? Hikmahnya juga ada. Di antara hikmahnya, sifat kemanusiaannya itu ada.
dia ada emosi, ada keinginan untuk makan, untuk berkeluarga, tidur dan sebagainya. Ada melakukan kesilapan tapi tidak besar. Sebab dia maksum, terpelihara. Contohnya, saya nak ingatkan balik contohnya, ketika dia ditanya dahulu, ni saya bonda cerita balik sebab ini salah satu kita nak habis. Waktu bonda ceritakan tentang sebab nuzul Al-Kahfi ini, surah Al-Kahfi ini, Rasulullah ditanya tentang 3 perkara. Tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan tentang Ruh. Lalu Rasulullah kata, ya, saya akan jawab. Tapi Rasulullah tidak kata insya-Allah. Kan? Itu sebenarnya Allah itak dia. Allah tegur dia. Dia hanyalah kesilapan yang tidak membawa kepada dosa. Tetapi tujuan silap itu, kerana dia manusia, Allah tunjukkan kesilapan itu untuk kita semua. Apabila kita mahu membuat sesuatu, mesti kita sandarkan kepada izin Allah, kepada kehendak Allah. Sebab kita tidak tahu apa yang akan kita berlaku sebentar lagi. Mungkin saya kata saya akan live 1 jam. Tetapi itu insya-Allah. Sebab itu kalau saya bagi iklan tentang live, saya akan kata insya-Allah. Sebab kita tak tahu, mungkin sebelum saya live tadi saya mati, mungkin sekejap lagi Allah macam-macam boleh sebab, bukan saja mati, maka kita akan berhenti. Itu itak. Jadi sebab itu dilahirkan manusia, itu satu contoh. Satu lagi, dia dijadikan manusia daripada manusia. Dia ada isteri, ada anak. Supaya kita sebagai manusia ini mencontohi bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah melayani anak-anaknya, cucu-cucunya, isteri-isterinya. Tapi ramai orang nak ikut ni. Rasulullah ramai isteri, semua nak ikut ramai isteri. Silakan, tetapi ikutlah bagaimana Rasulullah buat terhadap isteri-isterinya. Silakan. Saya sebagai seorang perempuan kata, silakan. Lakukanlah. Tetapi hayati dahulu apa yang Rasulullah buat kepada isteri-isterinya. Dan siapakah yang menjadi isteri-isteri Rasulullah? Bagaimanakah kedudukan mereka? Itu kita faham. Dan ikut kita tidak lihat Rasulullah berkahwin lebih daripada satu semasa Sayyidatina Khadijah masih hidup. Jadi bukan berarti dia kahwin je terus nak kahwin 4. Jadi itu di antara contoh lah. Satu lagi contoh tentang hubungan dengan keluarga. Rasulullah ada menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik yang kepada keluargaku. Maksudnya kita lihatkan dia sebagai seorang manusia. Dia bagaimana dia layan isteri dia. Aisyah masih kanak-kanak, dia layan seperti sebagaimana kanak-kanak. Dia ajak Aisyah main lumba lari. Dia ajaknya Aisyah menonton permainan gendang Habasyah. Walaupun begitu, dia tunjukkan caranya, iaitu dengan adab menonton permainan. Dia tutup Aisyah itu dengan serbannya supaya orang tidak melihat kecantikan Aisyah. Itu semua adab-adab yang Allah tunjukkan. Kenapa dibuat Allah itu pilih dari kalangan manusia, supaya kita lihat apa yang Rasulullah buat. Rasulullah ada cucu. Apa yang Rasulullah buat terhadap cucu-cucunya? Rasulullah sapu kepalanya, Rasulullah peluk dia. Waktu dia solat, begitu khusyuknya dia, cucunya itu naik di atas badannya. Sewaktu itu Rasulullah menjadi imam, dan dia lambat untuk bangun daripada sujudnya, kerana bangkit daripada sujudnya kerana cucunya ada di atas. Begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucunya. Apakah kita tidak mahu menjadikan dia contoh? Sahabat sendiri pun pernah merasa malu dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Kita kan kalau tengok orang tu buat baik, kita rasa, ya Allah, aku ni macam ni. Macam itulah. Aqra' bin Habis,
salah seorang sahabat Rasulullah yang punya anak yang ramai, pernah melihat Rasulullah menyapu-nyapu kepala cucunya, berbuat baik kepada cucunya. Lalu Rasulullah terus akrab mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ni ada anak sekian-sekian, tapi aku tidak pernah berbuat baik sebagaimana kamu melayani anak-anak cucu-cucu kamu." Lihat bagaimana Allah mahu meletakkan manusia sebagai rasul untuk menjadi contoh. Contoh awal dulu pada para sahabat. Sehinggalah kita apabila membaca sirahnya, membaca ceritanya, maka kita letakkan dia sebagai contoh. Jadi kepada sahabat-sahabat syurga sekalian, yang terutama yang laki-laki, jangan ambil sebahagian ya. Ambil semua-semua. Lihat semua-semua apa yang Rasulullah buat. Kadang-kadang tak apalah, mungkin kita fikir daripada tak ambil langsung, ambil sikit jadilah. Saya setuju juga. Dari satu perkara lah. Contoh kalau kita kata cara Rasulullah berpakaian. Kita ambil contoh sebab itu sunnah. Sunnah Rasulullah berpakaian. Tapi cara dia berpakaian saja kita ambil. Cara dia berbual kita tak ambil. Cara dia bercakap kita tidak ambil. Dan bila kita tanya, why you berpakaian sama dengan pakaian Rasulullah? Tetapi kenapa cara bercakap tak ambil Rasulullah? Daripada aku tak ambil semua, ambil sikit pun jadilah. Betul. Tetapi kita berusaha untuk sebanyak mungkin yang boleh kita contohi. Boleh kita jadikan sebagai panduan kita. Sebab itu malah juga dalam cerita kenapa Rasulullah ramai isteri. Sebenarnya itu juga ada hikmahnya. Di mana kita lihat bahawa para isterinya itu, terutamanya Aisyah lah, banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada juga daripada kalangan muda, bukan saja tua, sebab kalau tua sangat nanti bila dia dah mati sudah tidak menyampaikan lagi. Tapi Aisyah ini seorang wanita yang punya ilmu yang paling banyak berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain, kerana dia banyak bersama Rasulullah. Macam mana pun kita akrab dengan seseorang, tidak akan sama kalau kita sebagai pasangan suami isteri. Kita yang banyak melihat tingkah lakunya, kita yang banyak mendengar kata-katanya. Sedangkan sunnah Rasulullah itu baik daripada kata-kata, perbuatan dan diamnya itu juga sunnah. Maka tentu isterinya yang banyak melihatnya. Begitu juga daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita. Contohnya hukum haid, hukum apa, semua ini dibicarakan oleh isterinya. Kerana isterinya yang mengalaminya dan dia bertanya kepada Rasulullah dan dia mendapat penjelasan daripada Rasulullah. Saya sebut sekini telanjur kita berbicara tentang sesungguhnya aku ini manusia. Kenapa Allah jadikan dia manusia bukan daripada malaikat? Sebab kalau kita kata kenapa dia tak buat daripada, Allah tidak pilih daripada malaikat. Malaikat ini tidak melakukan maksiat, tidak lupa, tidak tidur. Bolehlah Rasul itu? Tidak. Kalau dia daripada malaikat, kita tidak boleh memberikan contoh kerana kita kata dia memang malaikat. Sedangkan Rasul pun kita kata dia Rasul. Aku tidak Rasul. Itu yang menjadi masalah kita sekarang. Sedangkan Rasul itu manusia, memanglah Rasul itu maksum. Tetapi kita pengikut dia mesti menjaga diri kita untuk sentiasa mengikut apa yang Rasulullah buat. Sentiasa menjaga apa yang isteri-isteri Rasulullah buat. Kalau isteri Rasulullah masak, anak Rasulullah masak sampai tangannya melecet mengisar tepung, kenapa kita? Sekarang saya tengok lalu kat wall Facebook tu, geli hati pun ada. Sebab sibuk ada sekarang iklan tentang gadget untuk masak-masak ni, periuk macam-macam. Harga bukan murah-murah bukan 60 atau 600, 6,000, 7,000. Jadi ramailah yang mampu, dia senyap, dia beli. Yang tak mampu dia kata tak nak lah, saya nak ni lah. Senangnya beginilah. Bunda dah sebut dah di awal dahulu. Bila Allah bagi kita rezeki, tidak semua rezeki itu untuk kita, ada untuk orang lain. Mungkin kita berpendapatan 10,000 sebulan. Lalu kita kata tak apa, setakat beli 6,000. Bukan saya yang tanggung diri saya perempuan. Suami saya yang tanggung saya. Saya beli 6,000, ada lagi 4,000. Boleh lagi membagi mak saya dan sebagainya. Tapi cuba letak dalam pemikiran. Lihat anak-anak Rasulullah, isteri Rasulullah masak sendiri. Masak dengan peralatan yang serba sederhana.
Maka dalam suasana sekarang tidaklah kita nak mengisau tu semua. Kita sudah ada kemudahan-kemudahan. Tetapi kalau masih boleh, kita beli yang sederhana, dan duit yang ada itu peluang untuk kita sedekahkan, kita berinfakkan. Dalam suasana sekarang ini, kita pun macam tak cukup nak infak kepada mereka yang memerlukan. Cukup ramai yang memerlukan. Cuba kita lihat orang asyik mempertikaikan bagaimana petani tidak dapat menjual hasil pertaniannya. Bagaimana orang yang bekerja hari. Sebenarnya terlalu banyak kalau nak dikira, nak dihitung satu-satu. Memang ramai lagi yang lebih susah daripada yang senang. Jadi kita bersyukurlah kepada siapa yang ada. Tak usahlah fikir nak beli yang mahal-mahal tu. Cubalah berjihadlah, mujahadatun nafs dalam masa uzlah ini. Fikirlah, ketepikanlah sedikit. Tak banyak kalau anda nak keluarkan satu hari. RM10 pun tidak mengapa. RM5 pun tidak mengapa kalau itulah yang ada untuk membantu. Walaupun kita terpaksa berhati-hati sebab ramai juga skamer ni. Sebut itu je, dia pun kata, boleh derma masuk dalam sini. Jadi kita fikir yang benar-benar sampai. Okey. Itu di antara hikmah kenapa Rasul itu dijadikan daripada manusia. Banyak lagi sebenarnya hikmahnya. Saya balik sambung pada tadi. Yuha diwahyukan, bukan datang daripada diri Rasulullah sendiri. Dan perlu diingat bahawa dia kata innama ilahukum ilahu wahid. Allah itu adalah satu. Nanti kita lihat apa kata Allah lagi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Sesiapa yang mahu bertemu dengan Tuhannya. Kita apabila hari kiamat nanti di padang mahsyar, kalau kita mahu bertemu Tuhan, bertemu Allah dengan gembira, bertemu Allah tanpa ada rasa takut, bertemu Allah dengan rasa gembiralah maksudnya, sebab kita sebagai hamba yang taat menunaikan semua perintahnya, maka falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal salih. Beramallah dengan amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini yang kita nak sampai. Dan tidak mensyirikkan bi'ibadah, dalam ibadahnya Tuhannya. Dia tidak mensyirikkan, maksudnya tidak menyekutukan. Waktu kita beribadah kepada Allah, macam mana kita beribadah ni boleh mensyirikkan? Ada syirik tu saya dah sebut. Ada syirik khafi, ada syirik yang jahri, yang jelas. Syirik khafi contohnya, kita beribadah. Apa ibadah kita? Kita bersedekah. Tetapi tujuan kita bersedekah supaya orang puji kita kerana kita banyak sedekah. So, di situ ada syirik khafi. Kerana kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah meletakkan yang kita nak tunjukkan ialah kepada sesama makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan kalau kita solat pula, kadang-kadang bunyi baik tau, tetapi boleh jadi syirik. Saya nak solat lah, mudah-mudahan saya murah rezeki. Betul, kita kata solat duha itu adalah pembuka rezeki. Tetapi niat kita solat kerana Allah, bukan kerana nak rezeki. Mana pernah tulis ni? Kita istighfar, memang Allah kata dengan istighfar yang banyak, Rasulullah ada hadis mengatakan istighfar banyak murah rezeki. Tetapi kita istighfar itu mohon keampunan kepada Allah, bukan bayang rezeki dulu. Begitu juga kalau kita salat, bukan bayangkan rezeki dulu, tetapi kita reda Allah. Kerana Allah itu yang bagi rezeki. Tanpa redanya, tanpa rahmatnya, kita tak dapat rezekinya. So, kita berserah kepada Allah. Sebab itu, ada orang tidak puas hati. Kalau dia kata, saya solat dah ustazah, tiap hari berdoa tak dapat, tiap hari gini, saya susah juga. Istighfar dah, orang kata baca 1000 kali istighfar sebelum subuh. Saya baca dah ustazah, tak kaya-kaya juga. Sebenarnya, kaya pada pandangan Allah bukan semestinya kaya duit, bukan semestinya kaya harta. Jadi bila kamu minta rezeki pada Allah, Allah beri rezeki yang sesuai dengan kita. Allah beri kita rezeki yang memang hak kita.
sesuai untuk kita. Maksudnya kalau kita memang Allah kata kalau aku bagi dia ni 20,000, dia akan sedekah 10,000. Dia bagi kita. Kalau dia ni gini-gini, maka Allah kata baik saya bagi dia ini. Mungkin dia boleh manfaatkan. Begitulah. Kita tidak tahu. Sebab itu, kita jangan fikir bahawa saya berdoa saya tak dapat. Sebenarnya kita dah dapat, tapi kita tak tahu. Mungkin rezeki itu dalam bentuk kesihatan, mungkin rezeki itu dalam bentuk kegembiraan, kenyamanan udara dan macam-macam lagi. Ya? So sebab itu kalau mahu beribadah kepada Allah, ingat ya, mencari reda Allah. Ini saya tak sampai lagi ke tahap orang sufi bercakap. Kalau orang sufi yang cakap, sampai dia kata, kita beramal bukan nak syurga, tapi kita nak reda Allah. Kita nak Allah. Tapi kita ni orang awam, kita katalah kita nak syurga. Sebab kerana nak syurga itulah kita mahu reda Allah. Jadi, tetapi saya tidak setuju. Kalau kita kata, memang betul ada hadis yang mengatakan istighfar sekian-sekian, murah rezeki. Dan itu adalah salah satu cara untuk murah rezeki. Tetapi apabila kita beristighfar, janganlah kita kata istighfar saya ni untuk rezeki. Tetapi untuk benar-benar memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita istighfar, kita ingat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita tidak ulang kesalahan itu dengan istighfar yang banyak. Mudah-mudahan apabila kita solat sunat, kita tidak akan berlambat di dalam solat fardu. Betul tak? Sebenarnya kita buat amal tu semua, benda ulang sekali lagi, adalah rahmat Allah. Sebab kalau tak ada rahmat Allah, kita akan jadi malas, kita akan kata nanti dan sebagainya. Okay? Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dengan menyembah Allah tadi, ada sesuatu tak boleh. Jadi, banyak perkara yang boleh menyebabkan kita rosak ibadah kita. Kadang-kadang, kita kata, oh saya nak pergi masjid lah. Kerana ni. Tak, kita pergi tu kerana Allah. Mungkinlah kita buat, kita pun tak tahu apa hikmah coronavirus ni. Tapi kalau kita fikir-fikir, sewaktu tiada coronavirus, berapa persen umat Islam lelaki yang pergi berjamaah di masjid? Tiba-tiba tidak boleh pergi ke masjid, ramai pula yang marah-marah. Agaknya kenapa? Itu juga di antara muhasabah kita dalam tempoh PKP ni. Kita fikir baik-baik. Mudah-mudahan selepas ini apabila masjid sudah dibuka untuk jamaah, untuk berkumpulnya umat Islam, bukan saja untuk solat tetapi ibadah-ibadah yang lain, i'tikaf dan sebagainya, dia akan dipenuhi dan berganda-ganda kerana adanya kesedaran dengan PKP yang berlaku ini. Okey. Jadi sebelum saya tamatkanlah surah Al-Kahfi ini, satu perkara yang sebenarnya Bonda ingat nak sebut tetapi Bonda sengaja simpan untuk sampai habis ni. Bagi peminat bahasa, melihat keindahan bahasa Al-Quran, anda perasan tak? Rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian, perasan tak? Sepanjang surah ini, sepanjang surah Al-Kahfi ini daripada awal hingga akhir, semua akhir ayat berbaris atas tanwin. Kan? Kita kalau nak buat pantun 4 kerat pun, nak cari rima bukan main. Kata AB tu pun pening nak buat. Nak buat syair sama hujung 4 rangkap pun, 1 rangkap 4 baris pun susah. Tetapi cuba lihat 110 ayat. Semua akhir ayat ini diakhiri dengan rima nan, wan, nuzulan, semua tanwin berbaris atas. Indah sekali. Amat indah sekali. Sebab itu kalau ditaranumkan, saya tidak memang ilmu saya dari taranum ini tidak ada. Langsung tidak ada. Tapi suka dengar. Setiap hari dengar live Faizura, live macam-macam lah ustaz-ustaz yang syekh-syekh daripada Saudi yang mengaji sedap. Memang menusuk hati. Tetapi Allah kurniakan kita suara ni kepada yang dikehendaki. Ada suara, tetapi suara untuk bonda ni bukan untuk taranum, bukan untuk menyanyi, untuk bercakap.
Sebab tu bonda syukuri bercakap ini baik saja daripada sakit. Bonda fikir apa yang bonda nak gunakan dengan suara yang Allah kurniakan kembali. Sebab sebelum ini kalau bonda bercakap 15 minit sewaktu sakit saya akan berpeluh, saya akan penat, saya akan tidak tahan. Sekarang Allah dah bagi saya semula. Allah benarkan bonda bercakap 1 jam dan bonda rasa masih mampu. Maka atas kesyukuran itulah saya gunakan untuk live ini. Saya tidak fikir perkara-perkara yang lain. Tidak mau dengar pandangan-pandangan orang lain. Melainkan saya berfikir niat saya adalah untuk berkongsi sedikit ilmu yang Allah anugerahkan. Esok lusa Allah boleh tarik kembali. Jadi sebelum Allah tarik kembali, saya kongsikan kepada rakan-rakan semua. Mudah-mudahan kita diberkati Allah. Maka berakhirlah kita dengan surah Al-Kahfi. Okey. Macam mana bonda sebutkan tadi sebelum bermula, saya nak umumkan bukan nak umumkan pemenang pemenang share tu. Maaflah ya, suara serak. Alhamdulillah puasa pula hari ni, insya-Allah. Dia tak boleh minum. Tak habis kira lagi yang share tu. Nanti bonda bagi tahulah kalau siapa pemenangnya mungkin minggu depan hari Selasa. Bonda bagi tahu. Esok belum sempat lagi. Sebab malam ni ada live lagi. Pagi tadi Mantap Travel hubungi bonda. Ya, Ustaz Farhan, Ustaz Zaidi kalau ada mendengar. Mantap Travel akan buat khatam Al-Quran malam ni sebab kami ada baca dalam grup WhatsApp, baca Quran khatam, dan malam ni adalah majlis khatam, dan selepas itu adalah sedikit perbualan santai-santai yang merupakan tazkirah. Jadi tak dapatlah nak kira-kira benda semua-semua. Saya nak fokuslah nak dengar live itu dan juga mungkin terlibat sebagai selepasnya seminit 2 untuk berikan pandangan. Jadi bolehlah tengok malam ni dalam mungkin majlis itu, khatam itu bermula 9.30, tapi santai-santai sembang itu dalam 10.45, 10 lebih macam tu lah. Ramai, bukan saya seorang, mungkin 10 atau lebih asatizah akan memberikan sembang santai dakwah pada malam ini. Okey, balik kepada surah apa yang nak dibaca. Bunda dah, yelah, kadang-kadang kita nak buat pemilihan sebab surah ni semua bagus-bagus, semuanya baik-baik belaka. Kalau kita nak pilih, tak ada yang dikatakan surah ini lebih baik, surah ini bagus. Quran ini bukan macam buku. Kita nak pilih, kita nak buat review. Oh, buku sekian ini elok baca. Tak. Surah dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu pun dah ayat Al-Quran. Itu pun dah indah sangat. Paling indah sebenarnya. Tetapi oleh kerana tak dapat nak baca semua, so bonda terpaksa pilih. Dan pemilihan pun banyak. Daripada hari Selasa, hari tu bonda dah duduk kumpul beberapa kitab-kitab lama lah. Kitab-kitab boleh tengok yang mana sesuai untuk dibawa, untuk dibincangkan. Dan saya tak ambil surah yang panjang-panjang, tidak juga yang pendek, sebab yang pendek ni yang lazim, kul, 3 kul dan sebagainya sudah banyak dibicarakan. So akhirnya bonda pilih surah Taha, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dinamakan dengan 2 huruf di awal Quran. Al-Quran itu surah itu banyak yang dimulakan dengan huruf yang kita tidak tahu maknanya melainkan Allah. Contohnya Alif Lam Mim, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif Lam Ra. Tetapi surahnya tidak namakan surah Alif Lam Ra. Surahnya tidak dinamakan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Surahnya tidak dinamakan surah Alif Lam Mim. Tetapi Taha dinamakan dengan Taha, surah itu. Surah Taha. Dan tidak ada pun sebab saya nak katakan surah Taha itu lebih baik daripada surah-surah yang lain. Sebab setiap surah dalam Al-Quran ada keistimewaannya. Cuma
Kerana surah Taha ini ada cerita di sebaliknya. Mungkin ramai yang tahu bahawa Sayyidina Umar memeluk Islam setelah mendengar bacaan sebahagian daripada surah Taha yang dibaca oleh adiknya. Jadi mari kita lihat apakah ayat yang menyebabkan menyentuh, touching kepada Sayyidina Umar yang merupakan waktu itu seorang yang tidak beriman, musyrik, yang terlalu bengis, terlalu ganas, terlalu memang memusuhi Rasulullah sampai boleh berubah beriman kepada Allah dengan mendengar ayat Quran itu. Jadi saya berfikir bahawa saya cuba baca surah Taha ini, mudah-mudahan kita semua lembut hati. Mudah-mudahan kita semua lembut hati untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, ya Latif, Allah yang lembut itu memberikan kita kelembutan untuk sentiasa mencari rahmatnya, untuk sentiasa mencari ilmunya, untuk sentiasa bersama-samanya, sentiasa beristighfar dengannya. Maka saya pilih surah Taha. Jadi pada itu saja yang saya nak umumkan. Kita jumpa esok pada hari yang mulia, hari yang barakah, hari Jumaat. Kita mulakan tadabbur surah Taha. Pada yang lain-lain, minta maaf kalau ada yang minta saya baca kitab dan sebagainya. Mungkin selepas PKP nanti saya akan berubah kepada yang lain, ataupun memberikan hari yang lain untuk membaca kitab, tadabbur pada hari yang lain, mengurangkan hari untuk tadabbur, kerana kita akan terpaksa ubah juga jadual sekiranya tidak ada PKP ini. Saya tak bolehlah buat setiap, walaupun hari kerja waktu pagi, kerana nanti ramai yang kata tak dapat nak tengok. Jadi apa pun, terutamanya kepada yang tak dapat tengok, boleh lihat masih ada di timeline saya, dan Bonda akan masukkan ke semua sekali dalam YouTube. Sekarang ada dalam 10 yang telah Bonda masukkan. Bila-bila akan Bonda transfer lagi. Mudah-mudahan kita boleh lihat daripada siri pertama hingga siri yang ke-16. Okey, kita tamatkan dengan membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami memohon keselamatan pada agama kami, afiah pada jasad kami, dan juga pertambahan pada ilmu kami, barakah pada rezeki kami, taubat sebelum maut, rahmah ketika maut, keampunan selepas kami mati. Allahumma ya Allah, permudahkankah kami pada waktu sakaratil maut, dan wan najata minan nar, dan berjaya terlepas daripada api neraka, wal afwa indal hisab, dan berilah kami keampunan ketika hari hisab. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah kamu palingkan hati kami, ba'da iz hadaitana, setelah kamu beri kami petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah, berikanlah kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu adalah maha pemberi. Rabbana atina, ya Allah, berilah kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, dan juga di akhirat kebaikan. Ya Allah, waqina azabannar, ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.